Okey, baiklah. Kita terus pada muka surat Rahman. 72, Doktor. Tamam. Isnai wa sab'un. Selesai. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tajuknya, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi umumihi fid dharain. Amin. Alladhi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Ada bab yang menceritakan apakah perkara yang boleh berlakunya al-amru wan nahyu dan perkara yang tidak boleh berlakunya al-amru wan nahyu. Alladhi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu, hazihi tarjamatun. Nombor 3 tu, tengok bawah jap. Ay jumlatu qawlihi alladhi yadkhulu ila akhir tarjamatun ay mutarajjam biha lima yadhkuru ba'daha wa huwa man yatanawaluhu al-khitab wa huwa al-mukallaf. Maksud terjemah, maksud ini ialah yang siapakah yang padanya akan berlakunya arahan dan suruhan dan apakah yang tidak akan berlaku. Itu maksud, itu terjemah dia. Yudkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun, yang masuk ke dalam khitab Allah, yang masuk ke dalam khitab Allah itu diterangkan dengan arahan dan juga suruhan, ialah orang yang beriman. Al-mu'minun tu adalah fa'il kepada yadkhulu. Jadi maksud mudahnya, yadkhulu al-mu'minuna fi khitabillah. Orang yang beriman itu masuk ke dalam khitabullah. Apa khitab Allah ni? Banyak. Jangan kita silap. Khitab, bukan kitab. Khitab. Apa mumpat tu? Ay kalamuhun nafsi. Iaitu kata-kata yang bersifat nafsiyah. Iaitu kata yang ditujukan, arahan yang ditujukan, tegahan yang ditujukan kepada kita. Itu dipanggil khitabullah. Tengok pula al-mu'minun, kita tengok bawah ya. Tengok dia punya hasyah, dia kata mu'minun tu apa? Bil ma'na syamili lil mu'minati bit tab'iyati awit taghlibi. Bila kata mu'minun, nampaknya macam jamak muzakkar salim. Tapi masuklah sekali dengan mukminat, laki dan perempuan, samalah sekali. Okey. Masuknya perempuan itu secara tabaiyah, secara pengikut. Dah laki masuk, perempuan ki masuklah. Okey ya. Macam tu dia punya kiraan dia. Okey, jadi tengok syarah. Wa sayatil kalamu fil kuffar. Nanti akan dibincangkan perbahasan tentang orang kafir. Tapi secara umumnya dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab jumhur mutakallimin, melainkan golongan syiah dan juga golongan ahli zahir, mereka mengatakan orang kafir la yukhatabu bi furu' syar'iyyati. Orang kafir tidak dikhitabkan dengan furu' syar'iyyah. Adapun usul agama, semua manusia dikhitab. Yakni setiap ataupun semua manusia yang berakal dikhitab ataupun diarahkan oleh Allah untuk beriman. Okay, untuk beriman semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, itu satu ayat lah. Jadi banyaklah ayat yang mengatakan semua, ya ayyuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kan? Ya ayyuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat dalam surah Al-Baqarah. Jadi banyak ayat yang mengatakan, yang mengkhitabkan setiap manusia yang berakal perlu beriman. Jadi usul syariah, usul agama ini ke semua manusia yang berakal dan baligh dikhitab, yakni disuruh untuk beriman. Tetapi furu' syariah ataupun furu' agama ini bagaimana pula? Adakah orang kafir juga disuruh untuk solat? Adakah orang kafir pun disuruh untuk berzakat? Jawapannya jumhur usuli mengatakan, dia usuli ni banyak dia usul, kalau kita kata dalam bahasa ahli sunnah, golongan usuli ni, golongan mutakallimin ni ialah al-Maliki, Syafi'i dan juga dengan Hanabilah. Golongan Hanafi dipanggil fuqaha. Tapi di dalam memahami nasul ayat,
Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah perkembangan sekolah-sekolah usul, sekolah-sekolah ataupun madrasah atau usuliyah, banyak. Ada Mu'taziliyah, ada Jubaiyah, banyak. Jubai itu semua lah geng-geng Mu'tazilah. Ada mutakallimin, ada fuqaha usuli, ada zahiri, ada syiah, isna asyari dan sebagainya. Okey, itulah kalau antum baca buku-buku usul yang berbentuk firaq, dia membahaskan khilaf usul, disebut juga Mu'tazilah, kadang-kadang disebut juga Zahiriyah. Sebab mereka juga dikira sebagai satu mazhab yang muktabar. Cuma hari ini dah tak ada lagi yang memperjuangkan mereka. So mereka punya nama sekadar tinggal dalam kenangan sajalah. Okay, sekadar menjadi rekaman sejarah sahaja semata-mata. Okey, tamam. Ya. Okey, tamam. Jadi semua mukmin akan disuruh bukan disuruh untuk beriman, bahkan disuruh setelah mereka beriman disuruh pula untuk melakukan furu'-furu' syar'iyah. Apa dia? Solat, zakat, pergi haji, puasa, jangan berzina, jangan minum arak dan sebagainya. Okey, sambung lagi matan. Wasahi wasabiyu wal majnunu. Okey. Wasahi. Apa sahi tu? Yang tengok bawah. Sahi tu ialah naim. Naim ni orang yang tidur lah. Sahi ni orang yang tak sedar kan. Lupa satu hal lah. Yang tak sedar. Iaitu orang yang lalai. Orang yang naim tidur. Orang yang mulja'. Apa mulja' tu? Tak ada pula dia punya tu. Mulja' ni orang-orang yang macam mulja' ni dia tak sedar. Contoh macam orang yang disuruh, yang dipaksa, itu semua dipanggil orang yang tak ada kuasa. Sahi tu maknanya dia tidak ada kuasa lah. Dia tak ada kuasa untuk mengawal diri dia. Okay. Wasahi as-sabiyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Orang yang macam tadi tu, dan kanak-kanak dan juga orang gila, mereka ni ghairu dakhilina. Mereka tak masuk di dalam golongan yang dikhitab, yang disuruh solat. Okey. Sahi itu ketika dia tengah pengsan lah. Dia dah jaga, kenalah suruh solat. Kalau orang pengsan jangan kejut dia suruh bangun sembahyang, tak perlu. Kalau yang koma ke, koma ni mana tak sedar langsung lah. Dia tak boleh aware apa yang, dia sedar. Bukan sahaja dia punya physical dia tak boleh bangun, dia punya awareness ataupun consciousness pun tak ada, zero. Ditidurkan. Itu bahasa kita kan, ditidurkan. Hari ni yang COVID tu yang agak kritikal tu ditidurkan. Tu habis. Orang lain tu tak ingat, jangan suruh sembahyang. Contohnya dia ditidurkan 10 hari tu tidak okey. Balik rumah dia kena qada ni 10 hari ni. Tak perlu. Sebab time tu time yang kita tak conscious. Kita dah tak ada kemampuan kita untuk bangun. Orang pengsan. Seharian pengsan. So dia tak perlu. Dia tak dikhitabkan oleh Allah Ta'ala. Bila orang yang macam tu tidak kena khitab, dia tak perlu qada. Tapi kalau dia nak qada, itu terpulanglah sunat sahaja. Okey? Saya nak qada jugalah, saya tak puas hati walaupun saya pengsan 3 hari. Saya nak qada juga. Saya rasa tak best lah tak semayang. Tak best lah tak puasa, saya rasa bersalah lah. Okey, boleh lah. Tapi untuk pengetahuan, ketika awak pengsan tu, awak tidak dikhitab. Bila awak tak dikhitab, awak tak payah buat pun. Ya, tapi kalau mereka yang hilang akal, tetapi dia boleh menghilangkan akal tersebut. Macam mana ni? Orang tu dia hilang akal, tidak ada conscious ketika itu, tapi dia boleh pulih. Orang tidur, kan? Orang tidur. Orang mabuk, dia sengaja mabukkan diri dia. Okay? Padahal dia boleh, dia tak mabuk, jangan minum arak. Tak, dia minum juga, langsung mabuk. Bila mabuk langsung tak boleh semayang dah. Dia lalok kan. Dah tak sedar. Tamamai kan. Orang macam tu kena semayang. Kenapa pula? Sebab orang tidur boleh dijagakan. Orang yang mabuk, siapa suruh kau mabuk? Kalau orang mabuk, tiba-tiba mabuk, dah mabuk lah. Jadi mereka ni tak semayang lah. Satu bonus lah. Ramai lah nanti beli arak nanti. Kan, saya semalam semaharian tak sedar. Minum arak 3 gelas, ngantuk terus. Tidur langsung tak sedar. So Alhamdulillah lah tak payah qada kan. Tak boleh lah. Advantage lah pula orang maksiat tak payah semayang.
Jadi itulah yang pula, kan? Tapi orang yang tidak boleh untuk disedarkan. Kan dia tak boleh sedar. Dia tak boleh, maknanya macam pengsan tadi, macam koma tadi tu, macam gila, tak boleh buat apa lah. Makan Panadol pun tak boleh buat apa. Makan suntik pun tak boleh buat apa. Itu, ataupun kanak-kanak yang memang kecil lagi. Mereka ni memang tak boleh buat apa. So, apa yang mereka tinggalkan ketika mereka dalam keadaan tidak sempurna itu, mereka ghairu dakhilin, mereka tidak disuruh untuk buat dan tak payah qada. Tapi tadi kes tadi tu yang duk tidur ataupun yang sengaja minum arak tu, walaupun ketika itu mereka tak sedar, tapi mereka boleh disedarkan. Okay? Ataupun mereka ni sengaja merosakkan akal mereka dengan minum arak, ambil gam. So itu salah mereka. Orang macam tu still dia kena qada. So ada dua kes yang berbeza lah kat situ. Okay. Secara umumnya sahih, sabi, majnun tak masuk dalam khitab. Yakni mereka tak perlu pun membuat al-amru wan nahyu. Okay. Tapi walaupun mereka tidak masuk dalam khitab, kalau mereka buat kesalahan, mungkin mereka tak kena denda, mereka tak kena uqubah, tak kena hudud, tak kena ta'zir, tapi mungkin kena takdib. Itu janganlah. Jangan kata bebas. Allah budak kecil tak apalah mencuri, kan? Belajar kita maafkanlah budak kecil biasalah nakal-nakal. Tapi duk mencuri kat bank, kan? Bank tu dia curi. Kalau takat curi 10-20 sen tak apalah. Mungkin nakal sikit lah. Ikut perangai abah dia mana tahu. Tapi tak, curi bank tu pakai senapang. Budak kecil ya. Wajah dua contohnya. Tak boleh. Kan kalau macam tu, ataupun budak kecil, kita pun tahu hari ni, dengan keterdedahan mereka kepada sumber-sumber yang internet ataupun media sosial dan pelbagai, mereka mungkin ada dia panggil sebagai satu nafsu yang tak menentu, dia buat hal pergi kacau nak daru orang, kacau bini orang, contohlah, kan? Tak tahu kan? Makan Viagra ke apa ke, jadi nakal. Jadi nakal lah, jadi galak dia. Memang tak kena hudud, memang tak kena takzir, tapi kenalah takdib, kan? Mana boleh nakal sangat ni. Okay, jadi itu bercara dalam bab takdib, bab pendidikan lah. Jadi, secara umum, orang usul melihat kanak-kanak ni dia tak kena khitab. Kalau dia buat dosa pun, dia tak ditanggungkan. Kalau dia buat baik pun, satu bonus kepada dia dan keluarga dia lah. Okey, lintifa', kenapa budak-budak ni, kenapa 3 orang ni tak kena khitab? Lintifa'i taklifi anhum. Mereka ni ternafi taklif. Apa tu taklif? Satu perkara yang tahammul masyaq, iaitu menanggung kepayahan dan keberatan. Ma fihi, tengok bawah tu. Sorehun, nombor 1 dia punya hasyiah dia kata, sorehun hadha annal kalama fi khitab at-taklifi wa huwa ini adalah jelas berkenaan tentang khitab taklif ataupun tujuan Allah tujukan kepada taklif. Apa dia? Ilzamu ma fihi ataupun ilzamun ma fihi kulfatun, mewajibkan, memberatkan orang yang dah balik berakal tu benda yang ada padanya keberatan. Wa huwa innama yakunu fil wajibi wal haram, dan ianya berlaku pada perkara yang wajib dan haram. Wa yalzimuhu alla yakuna al mandub wal makruh. Tapi kulfah ni apa? Kulfah berat. Berat tu sudah pasti berlaku pada benda yang wajib dan haram, bukan pada benda yang mandub dan makruh. Kenapa? Kamu dah taklif ni, kamu dah mukallaf ni, kamu kena semayang ni. Kena tu berat tu. Tapi kalau kita kata, kamu dah taklif ni, kamu digalakkan sunat, semayang sunat, ataupun buat puasa 6, itu tak kulfah. Kenapa pula kamu digalakkan? Tengok macam mana kita faham perkataan mukallaf tu. Antum kalau baca fiqh, dia dialeknya, apakah mukallaf? Baligh dan berakal. Hentak. Bila masuk usul fiqh, kenapa nama dia mukallaf? Kan dia bahas kalimah itu fi mahiyati. Dia bahas kalimah itu pada binaan dia. Kenapa nama dia mukallaf? Kenapa adanya khitab taklif? Sebab taklif tu berat. Kulfah tu berat. Berat. Dan berat tu, tengok dia pergi dalam lagi.
Berat itu takkan berlaku pada benda yang sunat. Sebab itu digalakkan. Digalakkan saja. Oh, tak berat. Digalakkan saja. Okey. Dan juga digalakkan tinggal. Still boleh buat lagi. Maknanya tak tension lah. Tapi bila kulfah tu berbentuk mesti ilzam. Hang mesti semayang. Kalau tak, dosa. Oh, alamak. Dia alamak tu dah tahu berat tu. Hang jangan pergi, jangan nakal-nakal lah. Nakal-nakal apa? Jangan duk kacau perempuan lah, duk pergi gewel-gewel lah, jangan. Tak say lah, itu orang panggil aku. Tak boleh. Hang dah besar, kan? Alamak, tak best lah. Dah kena tinggal perangai buruk tu. Benda tu adalah benda yang berat. Kan kulfah nama dia, kan? Okay, itu dia panggil kulfah. Okay, kulfah. Apa kulfah tu? Berat lah, berat. Benda tu berat. Nak buat, berat nak tinggal. Okay, baiklah. Khalas. Okay, jadi kita faham. Oh, itu nama dia mukallaf ya. Ya. Benda yang kalau benda tu boleh buat, boleh tinggal, dia tak berat. Benda yang digalakkan buat, dia pun tak berat. Tapi kalau benda kena buat, benda kena tinggal, dia berat. Di situlah datangnya kulfah, berat. Jadi kulfah itulah hasil khitab taklif. Dan itulah dinamakan golongan tu golongan mukallaf. Orang yang diberatkan dengan tugasan untuk membuat dan meninggalkan. Kita lah. Cuba kita tak ada semua tu. Kan senang kan? Allah senangnya tak ada semayang, tak ada halal, tak ada haram. Boleh belaka Allah. Tapi bila tak ada benda tu kita kosong pula. Apa hal pula hidup ni? Nak buat apa sebenarnya ni? Kan? Jadi benda tu akan kosong. Lagi pula payah. Bila ada kulfah, ada tugasan. Saya kena semayang weh. Saya tak boleh buat ni. Saya kena baca Quran ni. Saya kena. Bila ada kena tu, akan terisi hidup manusia dengan satu matlamat. Saya kena berusaha. Saya kena sihat nak solat. Saya kena cari duit untuk bayar zakat. Untuk pergi haji. Untuk boleh berdonation ataupun berderma. Jadi bila ada tugasan tu, itulah pengisian hidup manusia. Kalau orang kafir kosong. Sampai tahap dia pun tak tahu nak buat apa dah. Nak buat apa? Langsung macam-macam ada buat. Itu yang duk terjun bangunan. Maksudnya buat yang pelik-pelik lah kan. Kononnya nampak macam kreatif tapi sebenarnya kosong. Tak tahu nak buat apa. Itu tanyalah mereka. Kalau antum buat temurawah, tanya dia orang. Kenapa buat macam ni ya? Lompat bangunan, naik bangunan kan. Kadang-kadang kata pelik. Elok duduk rumah. Tapi itulah kekosongan yang ada sebab melepaskan diri dan bertaklif. Manusia pula, kita orang Islam bila ada kulfah, ada tugasan. Ada tugasan, adalah something yang mengisi hidup kita. Alhamdulillah. Okey, khalas. Payuk malu sahih, tapi sahih tu, yang duk tidur tu, kena suruh. Nombor 2. Kan kena suruh. Kenapa pula kena suruh pula? Sebab dia ada. Cuma benda tu ba'da zahabis sahwi anhu, lepas hilang dia punya tidur tu. Okey, bijabri khalalis sahwi, dengan dia menampal balik kerosakan ataupun kekurangan pada kalau lupa. Okey, kalau dia nakal, kalau dia lalai, kan? Ka qada'i man ma fatahu min as-salah, seperti mengqada apa yang ditinggal daripada solat. Kan? Dulu saya nakal, saya umur 20 tahun baru, bukan lah ya. Alhamdulillah lah. Okey, kalau kita jumpa orang balik kampung, nampak rajin pergi semayang. Rajinnya ngaji ni. Sebelum subuh dah mari. Lepas isyak pun tak balik lagi. Jadi kita pun tanya. Tanya, dia pun cerita lah, pakcik tu, subhanallah, apa yang tak buat? Maknanya jahat gila tu, kan? Semayang pun tak buat langsung. Dah umur nak pencen baru nak semayang. Jadi dia pun tanya, kena qada ke? Jawapan dia, pakcik, kena qada. Tak percaya, baca buku Syarah Waraqat. Ada tulis tu. Kena. Dulu pakcik jahil lah. Pakcik tak erti apa pun luluan gua contohnya. Dulu tak kenal orang. Tapi Islam lah. Kalau dia kafir tu cerita lain. Dia kata, pakcik dulu Islam tak? Islam lah dari bila kecil. Memang kena semayang. Kena qada lah. Kan? Kena qada. Tapi pakcik memang tak ada langsung kesedaran agama. Mak ayah pun tak ajar agama. Duduk jauh daripada agama. Lalai dan leka. Tu dia punya pasal. Tu nama dia sahu. Ataupun sahi. So nak kena qada? Yes, for sure kena qada. Jadi, kenapa pula? Sebab
Bukan sebab dulu walaupun pakcik lalai leka tapi tetap mukhatabun bitaklif, tetap kena khitab. Oh, bahasa khitab mampu pakcik tu. Kan dah kata dia pakcik tetap asalkan Islam kena buat juga. Tu. Kalau bahasa usul walaupun pakcik lalai jauh daripada akhirat, jauh daripada agama, tapi namanya Islam tetap disuruh untuk mengerjakan. Kita lalai ke, kita jauh dan alpa leka ke, itu masalah kita. Tapi Allah beri peluang, dah ada kesedaran, kena qada. Itu kita punya jawapan lah. Okay? Memang tak ada lah. Tapi sempat ke ni, tak sembahyang 40 tahun ni. InsyaAllah lah, buat koh-koh lah. Apa yang dan lah. Tak dan tu, dia pandai-pandai nego lah nanti. Kan? Ada macam tu lah, skill dia. Okay. Wadhamani ma'atlabahu minal mal, dan menggantikan apa yang telah pun dirosakkan. Kita pun masa kecil-kecil duduk kampung curi mangga orang. Tapi kalau dalam kaedah fiqh, kalau antum baca dalam buku-buku, contoh ada kitab Mi'yar al-Mu'rid al-Wansharisi, dia kata apa? Kalau kita curi buah, ni cerita kalau orang kampung lah. Orang bandar tak tengok buah ni. Orang kampung, kalau budaya buah jatuh atas jalan tu, memang orang tak akan ambil, tu kita boleh ambil. Walaupun kita tahu itu merupakan buah kebun tu. Sebab kalau budayanya buah jatuh atas jalan, walaupun tahu tu buah tu daripada kebun sebelah sini, tahu tuan dia, okey, tapi tuan dia takkan ambil pun, tuan biar pi lah. Biji yang hutan pun. Tapi kalau 10 biji durian musangking mungkin dia ambil kira. Boleh tak boleh? Kan? Mungkin lah. Tapi normally kita orang Melayu manggis, langsat, rambutan jatuh kat jalan raya ni, pergi ambil lah. Kita pun tak buluk nak ambil. Itu kalau itu budaya kita, tak apa. Kita boleh ambil. Bahkan kalau jatuh je, tiba-tiba kalau tak ambil mungkin busuk. Memang perangai orang kampung kita, jatuh luar kebun dia akan biar. Walaupun setandan. Jadi kita pun ambil makan. Itu tidak ada isu. Dia panggil al-adah muhakkamatun. Itu adat kita mengajar macam tu. Sebab kalau kita biarkan pun dia akan rosak. Tapi kalau kita baik ujurih, kita jumpa lah tuan dia. Tadi saya ambil 2 biji rambutan jatuh kat jalan raya. Saya rasa kebun pakcik tu, tu bagus lah. Okay, itu bagus. Okay, itu tak payah dhaman. Itu tak payah ganti. Sebab apa? Itu memang budaya kita. Okay. Yang ganti tu benda yang hak milik dia, buah jatuh dalam kebun dia, jatuh dalam bakul dia, jatuh simpan dalam rumah dia, kita pergi curi, itu memang kita kena dhaman. Balik belajar daripada isu sistem Melayu, dah insaf, jadi baik, dah dapat perusahaan yang cemerlang, bayarlah, dah kerja, bayar pelan-pelan. Bayarlah kepada orang yang pernah kita ambil hak dia, tak payah beritahu tak apa. Bagi dia duit. Ataupun masuk duit dalam poket dia ke, ataupun dalam bank ke apa ke, bagi. Itu cara kita bayar. Tak payah dhaman. Dhaman ni hutang. Jaminan ni adalah hutang. Bila hutang ni tak payah maklum, tak apa. Okay? Itu kaedah kita lah. Sebab apa? Kita ni dikhitab untuk melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Okay, bawah tu sikit lagi. Halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i syari'ati am la? Adakah orang kafir itu disuruh untuk membuat benda furu' syariah ataupun tidak? Confirm lah orang kafir tu memang dah ada kafir. Dia kafir. Kalau akan beriman pun tidak, ni kan nak suruh semayang, apa nak rupa dia? Tak. Even dia semayang pun tak sah. Dia sembah berhala, sembah batu, sembah apa benda lagi, pergi semayang, pergi masjid lah tu, contohlah kan. Ataupun puasa. Adakah kira? Tidak. Dah katanya mukhatab dengan syariat kan? Kan kata ni kami ni kena semayang. Iyalah, tapi kan syarat dia kena beriman. Okey, itu dari segi fiqh. Dari segi usul adakah macam mana? Mereka ni tetap disuruh untuk bersolat dan zakat dan kesemua benda. Wal kufar, ni kita punya pegangan. Jumhur punya pegangan, mukhatabuna bi furu'i syara'i' wa bima la tasihhu illa bih wa huwa al-Islam. Orang kafir semuanya disuruh untuk buat benda furu' syariah. Solat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi dan juga mereka ni disuruh untuk membuat benda yang tidak akan sah melainkan dia Islam. Jadi kalau dengan kaedah ini kalau kita faham orang kafir ni untuk apa? Kenapa semua ni?
li ziyadatil khizyi alaihim. Dalam setengah buku kata macam tu, untuk menambahkan kehinaan. Orang kafir nanti di hari kiamat bukan sahaja diazab sebab dia tak beriman, bahkan diazab sebab dia meninggalkan semua furu' syariah. Hang kenapa kena azab ni? Tak semayang. Hang kafir. Kafir pun dah kena dah azab lah. Tak semayang pun kena juga. Dan lain-lain. Sebab apa dalam sebuah hadis mengatakan, surah ayat Quran mengatakan, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ditanya orang tu, nanti akan ditanya, akan berlaku dialog orang yang beriman dengan orang yang kafir. Awak masuk neraka. Kenapa teruk benar kena azab ni? Kami dulu tak semayang. Tapi dia kafir dia tu. Oh, maknanya orang kafir juga diazab sebab mereka tidak solat. Sekaligus ulama usul faham, oh mereka semua bukan sahaja diazab sebab mereka tak beriman, tapi mereka juga diazab sebab mereka tak buat benda-benda yang furu' syariah. Macam-macam lah. Kalau yang nakal, yang bunuh orang, yang berzina lagi teruk dia punya azab yang dahsyat. Okay? Okay. Sekejap, kita ambil sikit. Okay. Ambil baca atas, baca matan 74. Wa fa'idatu khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Kenapa pula mereka ni nak dikhitabkan? Ya, supaya iqab, supaya mereka ni nanti akan diazab dahsyat. Okay, iz la tasihhu minhum hadzal kufri, sedangkan walaupun mereka disuruh untuk solat dan zakat, tetap mereka buat tidak sah dalam keadaan mereka kafir. Litawaqqufiha 'ala niyyatil mutawaqqifati 'ala Islam, kerana setiap ibadah itu memerlukan kepada Islam ataupun memerlukan kepada dia beriman dahulu. Okey, wala yu'akhaduna biha ba'da al-Islam tarqiban fi, tapi tengok tengok. Bila dia kafir, dia disuruh untuk beriman dan disuruh untuk solat, disuruh untuk zakat. Tapi untuk sah dia punya solat dan zakat, dia kena beriman dulu. Antum kena faham betul-betul ni. Supaya kita jelas akan kita punya syariat kita. Simple tapi kita faham betul-betul. Orang kafir, mereka bukan sahaja disuruh untuk beriman, bahkan mereka juga disuruh untuk solat dan zakat dan puasa dan. Macam kita juga. Cuma untuk mengesahkan mereka berbuat sedemikian, mereka kena beriman dahulu. Okey, faham Okey. Jadi orang kafir tu kata, okey saya tahu. Saya ni kafir. Bukan saya lah, orang lain. Aku ni kafir. Lepas tu, tapi aku ni kena beriman. Dan aku juga kena semayang dan zakat dan. Bila dia masuk Islam, kalau faham bodoh kita, kena qada tak? Kena qada lah. Sedangkan ketika dia kafir pun dia kena solat, dia disuruh solat dan zakat. Apatah lagi bila dia dah Islam, memang dia kena qada. Tetapi rahmat Allah Ta'ala, orang kafir ni bila masuk Islam, dia tak payah qada. Walaupun ketika dia kafir, juga dia dikhitab untuk mengerjakan solat. Kenapa? Dua jawapan. Hadis mengatakan al-Islam yajubbu ma qablah. Islam ni menampal apa yang sebelum kita. Dan juga lapar kat sini ada targhiban fi, bila masuk Islam tak payah qada. Sebab apa? Targhib, nak menggalakkan, nak menarik hati orang ini agar mendekati dan memeluk agama Islam. Okey, jadi benda itu jangan keliru. Kita tak faham ni, orang kafir ni kena semayang rupanya. Jumpa mu'alaf, nanti kamu dah semayang dah masuk Islam, nanti kamu kena qada tau. Menggelabah orang kafir tu. Memang menggelabah mu'alaf tu. Apa pula saya masuk Islam kosong-kosong ni, takkan dah kena qada. Kena faham. Dengan kesilapan kita faham, kita membuat makluman ataupun satu kita inference benda yang batil. Bahaya. Elok-elok orang tu nak beriman langsung cancel nanti. Jadi kita kena take care lah term ni. Term ni dia pergi kepada orang kafir yang langsung tak beriman, nanti hari kiamat akan diazab kerana kekufuran dia dan juga kerana dia tak buat furu' syariah. Dahsyat dah. Kalau buat maksiat lagi dahsyat. Kalau jahat dan zalim lagi dahsyat. Lepas tu dalam Quran dia ada kata azabun alim, azabun muhin, azabun azim. Antum baca sendiri Quran tu, tengok beza di antara alim, azim, muhin. Ada beza dia. Bacalah Quran Okey. Jadi kita faham usul fiqh kata apa? Orang kafir semuanya dikhitab.
dengan furu' syar'iyah, tapi bila mereka convert, mereka embrace Islam, mereka tak perlu untuk qada. Ini sebagai galakan untuk mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Okay, cukuplah kita faham macam tu. Jangan kita kelirulah, okey. Okay, kemudian nanti kita lihat hadil amru bi syai' nahyun 'abdiddih. Adakah bila Allah suruh buat benda A, maknanya Allah tegah sebaliknya. Kalau Allah suruh semayang, maksudnya Allah suruh jangan tinggal semayang. Macam tu. Kalau Allah menagah mencuri, yakni Allah suruh kita tak mencuri. Kena faham term ni. Okey, apa nanti kita bincang untuk topik seterusnya nanti pada kelas akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.